Okay, boleh nampak tak skrin buku teks ni? Nampak tak? Nampak Nampak. Okay, very good. Okay, Nampak. so minggu lepas kita belajar kesatuan set. Hari ni kita nak belajar pasal pelengkap bagi kesatuan set. Kalau kita tengok perkataan pelengkap ni, okay, perkataan pelengkap ni kita dah tengok sebelum ni pun kita pernah tengok. Okay, kalau pelengkap adalah apa yang bukan dalam kesatuan set. Okay, so pelengkap bagi kesatuan set dia tulis dengan menggunakan, ni adalah cara penulisan dia. Ada kurungan A kesatuan B, lepas tu tutup kurungan, simbol yang koma ke atas tu itu adalah pelengkap. So bila kita nak baca, macam kita nak sebut benda tu, kita akan sebut sebagai pelengkap bagi kesatuan set A atau set B. Okay, sebab huruf U kesatuan ni adalah menunjukkan atau. So kita tak guna perkataan dan ya. Okay, so pelengkap bagi kesatuan A atau set B. Okay, so apa maksud pelengkap? Pelengkap bermaksud semua unsur yang bukan dalam set A atau set B. Itu adalah dia punya maksud dia. Okay, so kita tengok contoh 9. So contoh 9 ni macam minggu lepas juga kita akan kita akan buat contoh 9 ni dalam kita akan buat bersama-sama lah supaya nak fahamkan. So kadang-kadang kita baca contoh je, we don't understand the question, right? Okay, so sekarang teacher nak tanya awak nampak tak skrin yang tulis bab 4 operasi set ni? Skrin warna putih ni. Nampak skrin putih tak? Nampak ya? So kita akan mulakan dengan okay, so ini adalah merujuk kepada contoh 9. Okay. So contoh 9 ni kat kelas, kita tengok set semester tu adalah universal set ya. Okay, so set semester dia adalah semua integer yang berada dalam lingkungan 50. Okay, so X ni adalah nilai yang lebih besar atau sama dengan 50 atau kecil ataupun kurang lebih kecil daripada 60. So apakah set semester dia? Okay, so kita kena tulis dulu set semester dia So guna simbol je, tak perlu buat perkataan tu. Set semester dia adalah sama dengan, okay, guna set, simbol set. Okay, 50, 51, 52 sampai 60. Okay, ni tulis dulu 58, 59, 60. Okay, so ni adalah set universal dia ataupun set semester dia ni So dari mana teacher dapat nilai tu? Teacher dapat daripada soalan ni. Kat sini Okay, seterusnya set G. Okay, set G adalah nombor perdana. So awak kena tahu antara nombor 50 hingga 60, mana satu nombor perdana? Apa maksud nombor perdana? Okay, nombor perdana bermaksud nombor yang tidak boleh yang hanya boleh dibahagi dengan nombor sendiri sahaja. Artinya contohnya 50 ni kan, kalau kita ambil 50 ni dia boleh dibahagi 2, dia boleh dibahagi 5, dia boleh dibahagi 10. So ada banyak sangat nombor yang boleh dibahagi untuk 50. So maksudnya 50 ni nombor perdana tak? Okay, maksudnya dia bukan nombor perdana. So nombor perdana ni nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri dia sendiri sahaja. Okay, hanya boleh dibahagi dengan diri dia sendiri ataupun dengan nombor 1. Okay, so jawapan dia adalah 53 dengan 59. Ini adalah set G, iaitu nombor perdana. Okay, lepas tu kita tengok set H. Ya, teacher. Okay. Kita tengok set H. Set H ialah siapa? Set H ialah gandaan 4. So antara nombor ni, okay, so kita tak pergi kat mana ya kelas. Segala senarai set ni adalah berdasarkan kepada set semester kita. So gandaan 4. So kita tengok 50 tak ada gandaan 4 kan? Okay, 51 tak ada. 52. Okay, 52 adalah berapa bahagi darab dengan 4? So kena fikirkanlah. So 52 adalah 13 kan? So 13 darab dengan 4 kita dapat 52. Okay. So selepas itu 56. Dan 60. 3 sahaja ya. Dan seterusnya. Okay, seterusnya yang last adalah set R. Okay, set R ni pula adalah gandaan 5. Okay, gandaan 5 senang. Okay, 50, 55, 60.
Okey, so bila awak dah dapat senarai ni semua, sekarang adalah proses untuk awak menjawab soalan. Okey, so sekarang dia nak awak nyatakan bilangan unsur. Dia nak awak senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur. So kita tengok soalan pertama. Okey, so soalan pertama dia nak kita cari pelengkap. Okey, perkataan dia pelengkap. Pelengkap untuk apa? Pelengkap bagi kesatuan. Okey, kesatuan G atau H. Okey, so kita nak cari pelengkap untuk kesatuan G atau H. So sebelum cari pelengkap dia, kita cari dulu apakah nilai G kesatuan H. Okey, apakah maksudnya elemen ada dalam senarai G kesatuan H. Okey, 52, so artinya kita gabung dua-dua ni. Okay, so kita gabung dua-dua ni. Sekejap, kita guna simbol lain, pad merah. Okay, so kita akan gabung kedua-dua ni. Okay, so apa yang kita dapat bila kita gabung? Kita dapat 52, 53, 56, 59 dan 60. Okay, ini adalah kesatuan G atau H. Okay, sekarang kita nak cari apakah yang bukan. Okay, so pelengkap bagi kesatuan G atau H. Okay, so ini adalah simbol kesatuan. Okay, so kita akan bandingkan jawapan ni, okay, yang awak dapat dekat sini, senarai ni dengan yang set universal ni. Okay, baru kita boleh buat jawapan dia. Okay, so 52 ada, 53 ada. So mana yang ada tau jangan tulis ya. 56 ada, 59 ada, 60 ada. So maksudnya dalam set semester, nilai-nilai yang saya tanda merah ni semua wujud. Kecuali apa yang tak wujud. Itu adalah jawapan awak. 50, 51, 54, 55, 57, 58. Okey, so dah awak dah jawab dah soalan ni. Okey, selepas itu dia nak tahu bilangan. So kalau nak cari bilangan, kita akan letak huruf N dekat luar ni. Lepas tu kita akan buat G, kesatuan pelengkap bagi G, kesatuan atau kesatuan H ya. Okey, so nilai dia berapa? Berapa nombor yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor. So jawapan dia adalah sama dengan 6. Okey, so ni adalah cara nak buat kelas. Okey, faham tak? Faham tak? Rasa-rasanya faham tak apa yang teacher tunjukkan ni? Faham. Boleh? Faham. Kita cuba satu lagi contoh ya. So untuk cuba satu lagi contoh, teacher akan pergi kat skrin yang kita pergi kat page baru ya. Okey, page baru ni sekarang dia nak kita buat apa? Dia nak kita cari pelengkap bagi G, kesatuan G atau kesatuan sekejap ya. Kesatuan G dengan ada yang saya tertinggal tadi. Tak apa. Teacher lah reka satu ya. Kesatuan G dengan H. G dengan H dah kan? So kesatuan G dengan I pula ya. Kesatuan G dengan I. Okay. Alright. Okay, kita tengok ni ya. So G, kita ada G, H, R. Bukan I. Sorry ya. So G, H dengan R. Okay. Padan balik. So kita nak cari kesatuan G, R. Kita cari yang ni dulu ya. So kita tengok G tadi berapa. Okay, G tadi adalah 53 dengan 59. R adalah 50, 55, 60. Okay, so kita kena tulis apa? Kita kena tulis 50, 53, 55, 60, 59, lupa teacher. Okey, 59 dengan 60. Okey, mana dapat jawapan ni? Daripada ni. Hasil gabungan G dengan R. Okey. So, ni jawapan dia kita dah dapat. Okey, sekarang kita nak pelengkap bagi kesatuan G atau R. Okey, so kita nak cari pelengkap. So, kalau pelengkap kita ada simbol yang common ni. Okey.
So apa nilai-nilai yang tak ada tadi? 50, 53, 55, 59, 60 kan? Okay, so awak tengok. Nilai yang tak ada dalam universal tadi. Okay, 50 ada. Okay, 50 ada. 51 tak ada. 53 ada. Okay, lepas tu 55 ada. Okay, 59 ada. 60 ada. So kita tulis mana yang bukan So bila kita tulis mana yang bukan, okay, jawapan yang kita dapat adalah 51, 52, 54, 56, 57, 58 So kalau kamu tengok buku teks awak tu ada satu kesilapan muka surat 110 tu. Semua yang dia tulis sebagai I, huruf I tu nanti awak tukar kepada huruf R Okay, so tu adalah kesilapan dia. Okay, sekarang nak cari bilangan dia berapa? Bilangan kesatuan G kepada R adalah bilangan dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sahaja kelas. Okay, so ni adalah cara nak menjawab soalan yang melibatkan pelengkap. Okay, so saya nak sekarang tunjuk balik buku teks kamu. Sekarang nampak buku teks awak semula kan? So ni yang kesilapan yang teacher beritahu tadi. Dalam buku teks nanti awak tukar je ni semua huruf R Semua huruf R. Sebab soalan dia kata R. Ni dekat sini dia tertukar di benda-benda ni Hang ke? Macam mana cara nak luraikan Sebab dalam soalan dia boleh ada dua cara. Satu mungkin dia tanya awak untuk senaraikan. Soalan yang kedua dia mungkin suruh awak luraikan. So awak kena tahu cara nak luraikan Okay. So kita tengok contoh 10 pula. Okay. So untuk contoh 10 saya akan tunjukkan juga untuk awak tu contoh 10 ni. Okay. Kita mungkin tak buat semua tapi kita akan buat beberapa soalan sahaja kelas. Okay, saya pergi balik dekat skrin putih ni. Okay, nampak skrin putih ni balik Kalau tak nampak, awak kena beritahu teacher Nampak skrin putih? Nampak. Nampak yang teacher baru tampal ni. Okay, so kita baca soalan tu. 3 buah agensi, okay, pelancongan swasta iaitu A, B dan C telah dipilih untuk mengadakan pameran pelancongan 2020 di negeri Sarawak. Oleh itu, beberapa bahagian yang dipilih negeri Sarawak untuk mengadakan pameran adalah seperti berikut. Okay, so universal ni maksudnya ini adalah daerah-daerah ataupun dekat negeri Sarawak kan, bahagian-bahagian yang ada dekat negeri Sarawak. Dia ada Kapit, Miri, Bintulu, Sibu, Limbang, Muka, Kuching dengan Betong. Okay, so yang A, set A ni, okay, pelancongan swasta. So agensi pelancongan swasta A mengambil Miri, Sibu, Kuching dengan Betong. Lepas tu pelancongan set B ni, yang B ni dia mengambil Miri, Sibu, Kapit dan Limbang. Okay, dan yang C ni Miri, Bentong, Kapit dan Muka. Okay, so daripada soalan ni sekarang dia nak tahu senaraikan semua unsur bagi set yang berikut iaitu set pelengkap kesatuan A atau B. So dia nak cari yang pelengkap. Okay, so macam teacher beritahu awak sebelum ni, sebelum cari pelengkap awak kena cari kesatuan dia dulu. Okay, so bila saya cari kesatuan antara A dengan B ni, okay, antara A dengan B, okay, penting ni antara A dengan B, mana yang sama? Okay, so Miri, so jangan tulis dua kali kalau Miri kita tulis sekali sahaja. Sibu, so awak perasankan Miri sama, Sibu sama, okay, yang lain tak sama. Okay, yang sama tu kita tulis sekali sahaja Kuching, Bentong, Kapit dengan Limbang. Okay, so ini adalah semua yang agensi A dengan B. Okay, tapi soalan nak kita cari yang pelengkap. So bila cari pelengkap, kita kena bandingkan ni dengan set semester. Kena bandingkan dengan sini. Okay, so bila kita bandingkan sini, Miri dah ada, Sibu dah ada. So apa yang tak ada je awak tulis. Kapit ada tak dalam senarai yang pertama tu? Ada Kapit, so jangan tulis. Miri ada. Bintulu tak ada, so kita tulis Bintulu dulu. Sibu ada tak? Ada. Limbang ada? Ada. Muka ada? Tak ada. Kuching ada? Ada. Bentong ada? Ada. So yang mana yang tak ada? Dua sahaja. Iaitu Muka dengan Bintulu sahaja. So bilangan dia berapa? Bilangan pelengkap bagi A kesatuan B atau A atau kesatuan A atau B
adalah sama dengan 2. Dah dapat jawapan dah. Okay, so teacher tunjuk satu lagi. Okay, apa yang berlaku kalau dia nak tahu pelengkap bagi A, kesatuan A atau B atau C. Okay, so kita kena cari dulu yang kesatuan dulu. Jangan cari pelengkap dulu. Okay, kalau kesatuan, okay, kita buat sama-sama ya kelas. Okay, kita dapat kapet, miri, sibuk, limbang, muka, bentung dengan betong dengan kucing. Okey, semua ni ada dalam A, B dan C. Dalam ketiga-tiga tu ada. Okey, so apa yang tak ada sekarang? So A, pelengkap bagi kesatuan A atau B atau C. Nak cari pelengkap. So kita compare benda ni dengan set semesta. So bila compare dengan set semesta, antara yang ni yang tiada ni bintulu satu saja yang tak ada. Awak tengok kapet ada, tengok kapet ada, miri ada, bintulu tak ada, sibu ada, limbang ada, muka ada, kucing ada, betong ada. Yang tak ada bintulu sahaja. Maksudnya bilangan A kesatuan B kesatuan C adalah sama dengan 1. Itu sahaja. Okay, so macam mana nak lukis ni? Okay, so bila kita lukis, dia melibatkan 3 set. So awak kena ada 3. Lepas tu awak kena lukis kotak. Kotak ni menunjukkan kedudukan dia punya set universal dia. So bila kita nak loraikan pelengkap bagi kesatuan A atau B atau C, artinya kita kena lorai dekat luar sahajalah. Sebab yang kat dalam tu semua adalah termasuk dalam kesatuan dia. Okay, tu adalah contoh kelas. Awak boleh rujuk muka surat 111 dalam buku teks awak untuk memahami lagi apa yang berlaku. Okay, so itu untuk praktis 4.2b ya. Okay, so hari ni kita belajar pasal kesatuan sahaja. Okay, mungkin minggu depan teacher akan jawab gabungan operasi ya. Sebab tak ramai, so saya tak nak ajar banyak-banyak. Okay, so gabungan operasi set ni kita akan buat minggu depan. Okay, boleh ya? Ke nak teacher sambung je? Nak teacher sambung ke apa? Boleh je. Boleh je? Boleh je. Okay, kalau macam tu kita sambung lah, kita ambil masa lagi 10 minit ke apa. Alright, so kita pergi kat gabungan operasi ya. Okay, jom. So gabungan operasi ni awak nampak kan? Nampak buku teks awak ya? So gabungan operasi ni adalah sebenarnya kita nak belajar kedua-dua. Apa yang berlaku kalau dalam soalan tu ada persilangan set, ada kesatuan set. Okay. So gabungan operasi melibatkan kedua-dua persilangan set dan kesatuan set pada masa yang sama. So gabungan operasi perlu diselesaikan dari kiri ke kanan. Okay. Jika ada kurungan, awak akan buat operasi yang dalam kurungan dulu. Okay, saya terus pergi ke contoh lah kelas. Okay. Bila kita pergi kat contoh, kita akan ambil contoh ni. (116) Okay. Buat contoh ni, so hopefully kalau kita buat contoh ni kamu akan lebih faham lah. Ya, dia tengah okey dah. So awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 116 ya. Okey, so jadual menunjukkan hobi sekumpulan murid. Okey, kita ada Arif, Zarif, Lily, Amy, Gita, Irish, Ellen, May, J dan Nani. Okey, kalau kita tengok apa hobi-hobi mereka. Okey, ada berapa kategori hobi? Menyanyi, melukis dan menari. So kita ada 3 kategori. So untuk buat soalan ni mula-mula kita kena senaraikan dulu. Okey, kita ambil set semesta dulu ya. Kalau saya ambil set semesta maksudnya siapa budak-budak yang ada dalam kumpulan ni. Okey, so saya ambil set semesta dulu. Okey, set semesta yang saya nampak nama pelajar adalah Arif, Zarif. Okey, lepas tu kita ada Lily, Amy, Gita, Irish, Ellen, May, J dan Nani. Okey, so ada berapa orang? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang.
So daripada 10 orang ni, okey, sekarang kita nak cari siapa murid yang suka menyanyi. P, murid yang menyanyi. So saya ambil yang sama huruf dengan yang diberi dalam soalan ya. So murid yang menyanyi siapa? Okey, Arif suka menyanyi. Okey, boleh tak kita jawab sama-sama? Siapa nak memberi jawapan pun boleh. Arif, lagi? Amy, boleh unmute kalau you nak bagi jawapan dengan teacher. Lepas tu siapa lagi? Irish, Ellen dan J. Okay, so yang suka menyanyi ni ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Okay, sekejap dia slow upload sikit Okay, seterusnya. Kelas internet teacher. Okay dah. Lepas tu kita ada Q. Q ialah apa? Murid yang menari. So siapa murid yang suka menari? Okay, yang saya nampak ni Lily. Yang pertama saya nampak Lily. Lepas tu saya nampak Amy. Okay, lepas tu saya nampak siapa lagi? Amy, Irish suka menari juga. Lepas tu kita ada Ellen. Kita ada May dan kita ada nanti saya tulis ni Okay, so tu adalah untuk yang Q. Kita dapat murid yang menari dan last kali murid yang suka melukis. Yang suka melukis pula adalah Zarif, Ita, Irish, May dan J. Okay, ada 5 orang. Okay, so tu adalah senarai dia. So bila dah dapat senarai, yang seterusnya senang je kelas kita nak buat. Yang penting kita nak dapatkan senarai dulu. Okay, so soalan yang pertama saya guna pen berwarna lain. Okay, kita nak tahu dalam kurungan dia kata kesatuan P atau Q. Lepas tu persilangan dengan R. Okay, so kalau kita buat soalan yang ini, kita kena mula-mula buat yang dalam kurungan dulu. So kalau dalam kurungan, dia nak P kesatuan P atau Q dulu. Okay, kejap ya, dia masih nak upload. Okay, nampak kan? Okay, so kita tengok P dengan Q ya. Kita ada Arif, Amy, Irish, Ellen, J. Lepas tu sini kita ada Lily, Amy. Amy ni dah 2 kali. So kita tulis sekali je. Irish dah ada 2 kali. Ellen dah ada 2 kali. Okay, May tak ada. Nani, okay. So sekarang kita tulis semula. Okay, yang ni hanya untuk P kesatuan Q sahaja. So kita buat satu demi satu ya kelas. Okay, teacher padam ni dulu. Okay, kita buat yang tu sahaja. Okay, so kita akan dapat jawapan dia. Iaitu Arif, Amy, Irish, so kena letak koma ya. Ellen, J, May, Nani. So ni adalah semua yang kesatuan P dengan Q atau Q. Okay, P kesatuan atau Q. Okay, so sekarang nak cari antara yang kita dah senaraikan ni, mana yang bersilang dengan R. Okay, so kita tengok R. R ni kat atas ni. Tengok R. Okay, so bila awak tengok R, awak akan nampak siapa yang bersilang, siapa yang sama yang berulang sini. Okay, Zarif, tapi dalam P kesatuan Q ni kita tak ada Zarif. Kita tak ada. Irish ada kan? Kita ada Irish, kita ada May dan kita ada J. Okay, so May, Irish dengan J. Okay, kena buat simbol tanda set Okay, so kita dah dapat jawapan dia adalah 3 orang ni. May, Irish dengan J. Okay kelas? So artinya bila awak buat so kadang-kadang dia hanya melibatkan kesatuan sahaja. Kadang-kadang dia boleh jadi kesatuan dengan persilangan ataupun pelengkap. So dia boleh gabung 4 benda yang awak dah belajar topik ni. Awak dah belajar persilangan,
pelengkap bagi persilangan, kesatuan dan pelengkap bagi kesatuan. So awak belajar 4 ni kan. So dia boleh bagi awak soalan yang termasuk dalam keempat-empat ni. Okay, so kita cuba lagi satu soalan. Okay, Q, kesatuan, P, lepas tu persilangan N. Okay, so yang ni awak kena tengok kurungan dia dekat belakang. So mana yang awak kena buat dulu? So awak kena buat ni soalan So awak kena buat P persilangan R dulu. Okay, kita cari dulu antara P dengan R mana yang sama. P dengan R yang sama adalah apa? Okay, Amy tak ada, Irish. Okay, Irish yang saya bulatkan ni sama. Lepas tu Alan tak ada, Jade ada. Okay, so yang sama ada 2 orang je. Kalau persilangan dia menggunakan perkataan dan. Dan maksudnya dia kena ada dalam kedua-dua baru awak boleh pilih dia. Okay, so jawapan dia kat sini adalah Irish dan Jade. Okay, selepas tu baru kita buat kesatuan Q atau P persilangan R. Okay, so sekarang awak dah tahu P persilangan R, Irish dengan J je. Lepas tu kita tengok Q. So kita masukkan semua yang ada dalam Q ni, dalam senarai tu. Okay, so bila kita masukkan semua dalam Q tu, siapa? Okay, yang ni saya buat kat sini, Lily. Okay, kita ada Lily, kita ada Amy, okay, Irish, kita udah ni, Alan, May, Nani dan J. Semua ni akan termasuk dalam tu. Okay, so jawapan last kita adalah berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. So ni adalah cara nak buat. Okay, so kelas, teacher akan bagi awak mungkin dalam 4 soalan So ni sajalah untuk hari ni. Mungkin minggu depan kita buat sedikit ulang kaji. Okay, dan kita mungkin akan masuk bab 5 quiz. Teacher akan bagi awak soalan quiz. Mungkin saya nak tengok lebih ramai hantar Okay, so kejap kelas. Teacher nak stop recording dulu sebelum kita bersembang sekejap